يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Alhamdulillah Rabbil Alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya wad din, wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'd. Alhamdulillah ikhwatal iman wa akhawat, wahai saudara-saudara dan saudari-saudari dalam keimanan. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia kasih sayang Allah dapat kita bersama-sama pada petang yang berbahagia ini. Dan kita sekarang ini dalam agak penghujung lah untuk kita buat kursus ini. Dan insya-Allah kita akan pastikan, mungkin saya harap ada tumpuan kerana kita akan ada test. Bukan test betul lah. Ya. Tak dengar Ya, kejap. Masuk. Masuk lain tak masuk betul. Itu di sana. Atas. Okey. Syukran ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Boleh dengar? Baik. Kita sekarang ini akan minta anda semua supaya menghafal secara ringkas, kerana ianya pelajaran kita ataupun cara untuk melaksanakan umrah adalah satu amalan yang sangat mudah. Jadi ambil sahaja yang penting, yang sukar, iaitu dengan hafalan-hafalan doa-doa yang tertentu dan sebagainya, kita boleh baiki dalam perjalanan insya-Allah. Jadi apabila kita telah bincangkan minggu lepas berkaitan dengan perjalanan kita ke Mekah, iaitu perjalanan kita ke Mekah, pertama sekali kita akan bermula dengan niat kita, di mana kita letakkannya di Zulhulaifah, iaitu di miqat yang kita akan pergi daripada Madinah, kerana Madinah miqatnya adalah Zulhulaifah. Jadi kita akan pergi ke Zulhulaifah. Sebentar, kalau saya dapat cari saya punya. Nah, okey, inilah saya punya kad. Baik. Jadi kita akan, ni ada Zulhulaifah. Jadi kita akan pergi daripada Zulhulaifah terus ke Mekah. Dalam perjalanan inilah kita mula, apabila kita daripada hotel di Madinah, kita akan berangkat ke Zulhulaifah. Daripada Zulhulaifah jatuhkan niat, sebelum jatuhkan niat kita akan membersihkan diri kita, mandi, dan mungkin siapa nak kalau kaum lelaki, kita telah bincangkan bahawa boleh dia dengan memastikan dirinya bersih, pastikan kuku semua dah dipotong dan sebagainya, barulah dijatuhkan niatnya di sini. Selepas dilakukan solat juga, kalau ada solat di situ, maknanya kalau ada solat fardu yang dijalankan, kita lakukan. Kalau tidak, kita nak solat sunat mutlak ataupun solat sunat yang kita lihat masuk masjid, tahiyatul masjid, tak ada masalah, kita lakukan di sini. Keluar sahaja kita jatuhkan niat. Selepas sahaja kita lakukan ibadah tersebut, maknanya solat sunat tersebut, kita jatuhkan niat. Jatuhkan niat sangat mudah.
cara di antara cara yang ulama terangkan adalah kita bacakan labbaik Allah. Lepas tu kita datangkan umrah. Labbaik Allahumma umratan. Jadi jatuhkan niat di demikian saja. Semua orang tahu. Tapi dalam kita jatuhkan niat, iaitu labbaik Allahumma umratan, kita jatuhkan paling penting dalam hati kita. Kerana niat sebenarnya dalam hati, bukan lafaz kita. Perlafasan yang kita lakukan iaitu dengan kita bacakan niat kita, aku sengaja berniat untuk umrah dan sebagainya, boleh juga dilakukan, tetapi sebaiknya kalau kita boleh lafazkan dengan labbaik Allahumma umratan. Semua baca sama-sama. Labbaik Allahumma umratan. Habis kita jatuhkan niat. Jadi senang, mudah. Kemudian lepas tu kita mulalah dengan talbiyah. Talbiyah ni yang kita semua, saya rasa kita selalu dengar, dan oleh itu kita dah hafal. Sebelum kita nak pergi kita dah hafal. Apa lafaznya? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Maksudnya apa? Labbaik Allahumma labbaik. Aku menyahut seruanmu wahai Allah dengan penyambutan seruan yang sungguh-sungguh. Labbaik la syarika laka labbaik. Aku menyambut seruanmu ya Allah dengan tidak ada kesyirikan denganmu. Maknanya tidak kita lakukan kesyirikan. Kita sambut seruan ini, hanya seruan Allah saja, bukan seruan lain. Mungkin ada orang dia sahut seruan orang lain misalnya. Dia nak pergi umrah, tapi dia kata nak pergi umrah untuk apa? Dapat toyol misalnya. Jadi yalah, kalau dia niat apa dia niat lah. Sesuatu perbuatan tu dengan niat dia. Lagi-lagi kalau nak lakukan benda-benda ketaatan ni, dia boleh dapat daripada ketaatan ini, kita kata macam-macam benda-benda yang buruk kalau niatnya salah. Sebab tu kalau kita lihat orang yang dapat melakukan sihir-sihir ni, sebenarnya dia perlu lakukan perkara yang terkutuk dahulu, iaitu kekufuran, kesyirikan. Suatu malaikat yang masa bila mereka belajar sihir, selalu kita lihat orang yang belajar sihir ni sebenarnya dia telah diberi amaran daripada malaikat yang kita lihat Allah uji manusia dengannya, iaitu mengajar akan sihir. Jadi malaikat tu akan kata, jangan kamu kufur. Kalau kamu nak belajar sihir, kenapa? Tak boleh, jangan kamu kufur. Malaikat kata jangan kufur. Kalau belajar ni kufur. Dia nak juga, jadi dia kufurlah, kafir. Jadi kita katakan dalam perbuatan ini, dalam ibadah kita yang mulia ini, kita baiki niat kita, tidaklah kita inginkan melainkan kebaikan. Tidak kita inginkan melainkan hanya kerana untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengannya, apabila kita tahu bahawa kita inginkan, tidak kita inginkan melainkan keridaan Allah, maka baiki niat kita di sinilah yang terakhir, terbaiki niat kita untuk kita mulakan. Tetapi kita kalaulah misalnya niatnya salah pertama, mungkin niat kita kerana Allah, dan juga ada lain sebab yang lain yang kita katakan. Kalau sebab-sebabnya tidak memudaratkan, tak ada masalah. Kita nak pergi umrah, tapi kita nak berniaga sikit. Mungkin bawa kain-kain daripada Singapura ke, mungkin kain Singapura mahal lagi ke. Kita buka lepas tu, kita buka bentang kat mana-mana. Itu nak jual misalnya. Kita kata boleh tak? Di situ kita kata niat seperti ini dampingan, tidak masalah, tidak merugi, tidak apa merosakkan niat. Sebab tu dalam haji Allah SWT membenarkan kita untuk berniaga dan sebagainya. Jadi kita dalam masalah ini tidak ada masalah kalaulah niat itu niat bukan niat asal. Niat asal penting adalah kerana Allah. Baik, kemudian kita hafalkan. Saya harap semua dapat hafalkan. Bacakannya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dalam sebenarnya kalau kita pergi pada sunnahnya apabila sampai di daerah Mekah, dia tidak terus pergi melaksanakan umrah ni. Dia rehat seketika dengan dia bermandi dahulu. Lepas tu kita lihat barulah dia pergi pada keesokan harinya untuk melakukannya. Itu adalah di antara sebagian ulama mengatakan bahawa Nabi memang tidak terus pergi. Dia akan stay sekejap kat luar, di luar Mekah, dia baru dimasuk. Di sini adalah
untuk menunjukkan bahawa ibadah yang kita lakukan ini baik dilakukan dalam keadaan yang paling sempurna. Iaitu dan paling sempurna maksudnya adalah dan paling kita dapat lakukan dengan sebaik mungkin. Sebab itu telah kita bincangkan pelajaran lepas bahawa kalau kita boleh misalnya sampai ke sana kita tidak terus laksanakannya kerana kita ingin pastikan bahawa kita dalam keadaan yang sebaik mungkin, dalam keadaan yang semangat yang penuh, dan dalam keadaan kita mempunyai tenaga yang kuat, yang cukup. Kerana kalau kita dah kepenatan baru kita nak pergi, kita punya umrah itu kita dapati orang laku dalam keadaan tidak bermaya. Jadi kita ingin lakukan dalam keadaan yang sempurna, insya-Allah. Kemudian kita balik setelah kita lihat di sini ada satu perbincangan masuk ke Masjidil Haram. Sebaik-baik pintu yang dipilih untuk dimasuki pada ketika awal ingin memasuki Masjidil Haram adalah pintu Bani Syaibah. Pintu Bani Syaibah adalah terletaknya di antara Safa dan Marwah. Babu Bani Syaibah di sini. Yang ini Babu Salam. Tapi tidak ada masalah kita masuk daripada mana sebenarnya. Siapa masuk daripada mana-mana tak ada masalah. Tak ada orang boleh memperkecilkan. Kami dapat masuk Bani Syaibah, kamu semua masuk pintu-pintu lain. Tidak perlu dapat demikian. Tetapi adalah sebagaimana kita lihat, kalau kita dapat melakukan sebagaimana perbuatan Nabi, lebih baik lagi. Tapi kita katakan bahawa ini bukan asas daripada kemasukan. Mana kalau kita anggap sebagai satu asas kemasukan, ada salah. Kerana Nabi SAW, sahabat-sahabat yang ini masuk pintu-pintu lain ataupun jemaah-jemaah umrah atau haji masuk pintu-pintu lain tidak dicela oleh Nabi SAW. Maka dengan itu tak ada masalah masuk daripada pintu mana. Tujuan saya katakan ini adalah kalau sesiapa dapat peluang, ambil peluang ni. Kalau tidak dapat, tak ada masalah. Faham poinnya? Babu Bani Syaibah. Babu Salam. Sebelah Babu Salam. Ini Babu Salam. Sebelah dia. Sebelah kanan ni. Tak ada. Depan pintunya ada tak? Babu Bani Syaibah. Jadi kalau tidak dapat berbuat demikian, masuklah daripada mana-mana pintu yang mudah, insya-Allah. Okey, sekarang kita pergi pada pengenalan dengan Kaabah. Baik. Okey. Kita tahu ini adalah Kaabah. Jadi yang pertama adalah Hajar Aswad. Semua orang tahu Hajar Aswad di mana? Kan? Jadi kalau ini Hajar Aswad, maka ini dinamakan Rukun Hajar Aswad. Nombor 8 Rukun Hajar Aswad. Jadi sini semua Rukun Hajar Aswad. Jadi yang bawah dia ini adalah Hajar Aswad. Kita namakan rukunnya Rukun Hajar Aswad. Maksud saya rukun adalah ini rukun corner lah. Corner. Rukun maknanya corner. Sudut boleh juga, bagus juga. Sudut bahasa Melayunya sudut. Baik. Jadi kalau kita lihat di sini satu Hajar Aswadnya dan sudut tersebut adalah namakan Rukun Hajar Aswad. Dan Rukun Hajar Aswad ini adalah Rukun Hajar Aswad. Rukun sebelumnya ini di sini nombor 9 adalah Rukun Yamani. Boleh Rukun Yamani? Kenal? Jadi sebelum kita datang ke Hajar Aswad, itu Rukun Yamani. Dahulu ada garisan hitam, sekarang dah hilang. Dah tak ada. Kerana orang tunggu di mana dia cari ke mana kata Hajar Aswad dia. Sampai orang belakang ganggu. Jadi kita tak masalah. Sebenarnya pada kadar.
ikut kadar yang kita yakinilah. Jadi apabila kita jalan sampai saja kita ke rukun yamani, tadi pembincangan kita ada mula kita mulakan di mana? Di sini, rukun Hajar Aswad. Kita baca bismillah, Allahu Akbar. Lepas tu bolehlah baca doa-doa yang diajar atau doa-doa yang pernah ada sebagian ulama sarankan, ataupun apa berdoa sekali. Kerana tidak ada pengkhususan doa-doa atau apa yang perlu dibuat dalam kita bertawaf. Maknanya tidak ada round pertama, pusingan pertama baca ini, round kedua baca ini, round ketiga baca ini. Memang ada beberapa kitab melakukan demikian, tapi sebenarnya ulama kata itu bukan yang dituntut, kerana tidak ada dalil yang menunjukkan bahawa kita perlu baca pada pusingan pertama demikian, pusingan kedua demikian dan sebagainya. Okey? Jadi semua bebas. Maknanya bebas apa? Kita berbual-bual kosong, cerita-cerita pasal dekat Singapura seperti mana. Tak ada guna. Kita tak nak bincang benda tu. Kita buat apa? Kita berzikir kepada Allah. Apa jenis zikir? Tak kisah. Yang penting lidah kita basah dengan berzikir kepada Allah. Sama ada kita nak baca Quran, alhamdulillah. Sebaik-baik kita berzikir dengan kalam Allah, alhamdulillah. Atau kita nak bacakan doa-doa kerana banyak sangat hajat-hajat kita. Kita catat kita punya hajat, 2 muka surat pun tak habis. Jadi ini waktu kita doa. Tapi kat situ ni kita tak lalai. Tengok sana cantik dia punya ni. Kita lalai besarnya masjid ni, subhanallah. Kita cakap dengan diri kita bahawa ini masa untuk kita doa. Doa yang telah kita idam-idamkan, apa saja hajat-hajat kita yang kita tahu bahawa Allah SWT Maha Pemberi, maka doalah di sini. Lalu kita buat apa? Kita yang dah lepas, kalau sama nak berzikir, zikir. Zikir dengan apa zikir? Semua zikir yang apa? Yang diajar. Jangan zikir yang tak ada ajar. Kat sana nak ya hana-hana kat situ, boleh? Mana boleh? Kalau kita tanya pada orang yang berperaya hana-hana, itu zikir ke? Boleh tak kita buat dekat tawaf? Dia kata kalau dia kata tak boleh, mana tu bukan yang dianjurkan. Yang dianjurkan adalah zikir-zikir yang kita tahu. Apa dia? Subhanallah, tasbih, alhamdulillah, tahmid, Allahu Akbar, takbir, la ilaha illallah, tahlil, la hawla wa la quwwata illa billah, hauqalah, istirja' misalnya, la inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa nak baca tu? Tak ada masalah kita bacakan itu sebab kita tahu bahawa ada musibah yang kita kena dan sebagainya, kita baru dengar semua. Kita baca kat situ, tak kisah. Kemudian kita bacalah doa-doa yang Nabi ajarkan. Ada zikir Nabi SAW ada kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani habibatani ila rahmani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Nabi SAW ada apa? 2 kalimah, 2 perkataan, sangat ringan di lidah, sangat berat di timbangan, dan sangat dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Terus kita baca alhamdulillah. Dapat keluar daripada situ dalam keadaan kita baca 2 kalimah yang sangat berat di mizan, tapi sangat ringan di lidah. Lepas itu dia sangat dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallah. Jadi zikir kita pada waktu itu adalah baik sekali. Jadi kalau tidak kita sibukkan dengan baca Quran, dengan doa. Tak dengan doa, dengan zikir-zikir yang lain. Kalau perlu cakap sikit cukup. Orang ada kawan kata dah 7. Belum 7. Lagi 1 round. Ini baru 6. Ya, tu okey lah, terangkan dia baru yang 6. Sekarang baru 6. Baik. Lepas itu kita buat, kita pusing. Pusing 1 round. 1 pusingan. Sampai saja rukun yamani, kita sentuh rukun yamani dengan tangan kanan kita. Ini rukun yamani lah. Ini rukun Hajar Aswad. Ini rukun yamani. Sebagai contoh lah. Sampai saja di sini, kita terus di bawah lah. Kita sentuh gini saja. Lepas kita jalan. Jalan saja kita baca apa doa yang masyhur, yang diajar maksud Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau kita bacakan Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sama doanya, cuma kita satu Rabbana atina fid dunya hasanah, satu Allahumma. Tak ada masalah. Kedua ada hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada sentuh, biarkan. Jalan terus.
Nak duduk nak dapatkannya tak guna. Kami mana dapat satu dua. Ramai. Jadi kalau tak dapat, perlu tak kita isyarat seperti mana kita isyarat dekat Hajar Aswad? Kalau tak dapat, tak perlu. Walaupun ada asar, kalau ada orang buat jangan ingkar, kerana ada asar daripada tabi'in. Mereka mengisyarat. Tapi kita katakan bahawa amalan-amalan daripada sahabat Nabi, sahabat dan sebagainya tidak ada dalil yang menunjukkan kita isyarat. Kita pegang saja. Dan jalan sini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirat. Ada orang baca Rabbana atina fid dunya hasanah sekali je. Macam mana salih? Mungkin cepat sangat jalan dia. Tawaf kalau boleh tak payah cepat-cepat sangat. Jadi kita punya doa tu khusyuk lebih. Kalau tidak kita hanya pergerakan itu hanya lebih kepada konsentrasi pergerakan, kurang zikirnya. Kalau boleh jalan seperti biasa. Kalau bagi umrah, bagi kaum lelaki 3 pusingan pertama kita berlari anak. Lepas tu jalan seperti biasa. Dengan setiap pusingan itu, pada 7 pusing sampai kepada 7 pusingan, kita pakai dengan pakaian seperti ini. Ittiba'. Iaitu kita tunjukkan minggu lepas, nanti kita akan tunjuk lagi. Pakai mendedahkan bahu kanan kita. Ittiba' namanya. Baik. Di sini adalah pintu Kaabah. Semua nampak tahulah, tak payah tunjuk tak apa Tapi untuk just kita katakan menerangkan je lah. Kita semua tahu ni pintu. Kerana mungkin sebahagian orang nampak dia punya pintu, bentuk pintu tahulah pintu boleh buka sebagainya. Jadi pintu Kaabah ini ada ketika orang masuk. Ada peluang, diorang berikan peluang bagi orang tertentu masuk. Selalunya diberikan kepada siapa? Kepada kumpulan-kumpulan petanding-petanding yang petanding hafalan Quran. Mereka datang sana untuk bertanding, untuk test hafalan Quran diorang. Lepas tu mereka ada satu sesi masuk ke dalam Kaabah. Itu salah satu daripada mereka yang dibenarkan masuklah. Jadi siapa nak masuk hafal Quran terus insya-Allah pergi sana, masuk dia punya pertandingan. Tapi saya gurau, itu bergurau. Kita kata, lepas ni kita katakan ini adalah pintu Kaabah. Dan pintu Kaabah ini kita kata, adakah kelebihan seseorang bergantung di pintu Kaabah berdoa? Ada athar daripada salaf salihin. Tapi kita katakan bahawa dalam kita bertawaf, takkan kita hendak bergayut, kan? Tak perlu. Kita jalan terus. Nah. Kemudian kita lihat di sini pintu Kaabah. Yang ini nombor 3, dia ada satu mezab namanya, tempat mengalir air hujan turun. Jadi tempat itu dinamakan saluran air hujan turun, itu namanya mezab. Di sini. Jatuh di bawah dekat sini. Kemudian Syadarawan. Syadarawan adalah kita lihat dia punya batu-batu yang menutup yang kita katakan menutup akan bangunan Kaabah ni lah. Kemudian Hajar Ismail. Dahulunya Kaabah pada zaman Nabi Ibrahim AS, bentuk yang telah dibina oleh Nabi Ibrahim begini. Selepas berlaku bah di Mekah, rosak bangunan. Jadi mereka buatlah Kaabah tersebut. Dan dalam mereka buat Kaabah, mereka hendak pastikan bahawa Kaabah itu dalam bentuk yang asal. Tapi kerana ketidakcukupan wang pada ketika itu, bukan kerana tak cukup wang, tak ada duit yang ada pada mereka, tidak. Kerana mereka tahu bahawa Allah SWT baik, tidak menerima melainkan yang baik.
Jadi mereka tak mahu gunakan wang yang mana ada syubhah, maksudnya ada daripada kecurian, daripada rampasan, daripada apa semua tak gunakan. Jadi duit yang bersih daripada segala kotoran kezaliman lah. Tak kira lah apa, riba dan sebagainya. Jadi mereka hanya boleh buat bangunan seperti ini. Okey. Jadi apa berlaku? Di sini mereka harus kekalkan supaya menunjukkan bahawa ini adalah juga Kaabah yang lama. Jadi apabila demikian, itulah dinamakan Hijr Ismail. Okey. Pernah zaman selepas zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu an telah dibina Kaabah dalam bangunan Nabi Ibrahim balik. Dibuat seperti tadi balik. Lalu lepas tu datang khalifah lain, pecahkan lagi, lepas tu buat seperti asal. Yang mana zaman jahiliah ni macam gini. Kemudian Imam Malik keluarkan keputusan, keluarkan fatwa, jangan lagi diubahkan kita katakan bangunan Kaabah, biar kekal atas asal, atas kedudukan sekarang. Kalau tidak jadi permainan nanti sesiapa yang datang selepasnya sebagai khalifah akan terus tukar dan sebagainya. Jadi permainan para khulafa nanti. Jadi sebab tu dia keluarkan fatwa tidak boleh diganggu lagi akan bangunan Kaabah ini. Boleh? Nah. Kemudian kita pergi pada maqam Ibrahim. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla", maka ambillah maqam Ibrahim sebagai tempat salat. Iaitu apabila kita telah habis 1 pusingan, 2 pusingan, 3 pusingan, 4, 5, 6 dan 6 terakhir kita masuk pusingan yang ke-7, sini kita berhenti. Lepas kita bacakan Bismillah Allah Akbar, terus kita selesai. Lepas ni kita ambil tempat di belakang sini. Ini maqam Ibrahim, maka ambil di belakangnya sebagai tempat untuk solat. Adakah kita solat di kan ini? Menujukan ini? Tidak. Kita tetap solat kita semua menuju pada Kaabah sebagai kiblat. Tetapi ini adalah perintah Allah untuk kita solat di belakang maqam Ibrahim. Ini adalah sunnah Nabi SAW. Nabi SAW apabila dah perintahkan lakukan demikian, dia lakukan. Jadi kita katakan perbuatan ini perbuatan sunnah, ikut kepada perbuatan Nabi SAW. Bukan kerana kita buat kerana sebab-sebab yang lain. Hari kita akan datang tentang Hajar Aswad. Hajar Aswad pun sama. Kita cium Hajar Aswad kenapa? Kerana Nabi yang cium. Jadi kalau kita ikut kepada Rasulullah SAW. Bukan kerana Hajar Aswad ni ada batu special sebagainya kena cium atau memberikan kemanfaatan ataupun kemudaratan bagi kita. Tidak. Okey. Sebab tu Umar radhiyallahu pernah berkata kepada Hajar Aswad, "Kalaulah aku tak nampak Rasulullah cium kamu, aku tidak akan pasti cium kamu kerana kau tak berikan satu kemanfaatan ataupun kemudaratan." Itu keyakinan kita dan semua perkara. Jadi pelaksanaan kita ibadah ini adalah mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita tak dapat solat di belakang makam Ibrahim, apa kita buat? Solat di mana-mana tempat boleh. Kerana kalau musim sesak, terlebih lagi musim Ramadan, sesak. Kita duduk sini, orang pijak kita terus. Dan kalau kita tahan mereka, kita menyakiti mereka pula. Jadi sebab itu kita katakan bahawa dalam keadaan kita tengok keadaan. Ketika itu kalau ada kesesakan, kita janganlah berdegil untuk solat di belakang makam Ibrahim. Kalau nak solat pun belakang-belakang lagi, tempat mana orang dah habis, orang tidak sampai tawaf lagi di situ, tak ada masalah. Kalau belakang pun tak masalah, selagi di belakang makam Ibrahim. Kalau tak boleh juga, situ pun jadi tempat orang jalan juga, tak kisah, pergi mana-mana masjid, mana-mana tempat di masjid, solatlah di sana, memadai. Jadi lepas tu kita bacakan dalam solat kita bacakan apa? Bacakan rakaat pertama dengan surah Al-Kafirun, rakaat kedua dengan suratul Ikhlas. Lepas tu beredarlah kita daripada situ. Tak perlulah kita lama-lama sangat, kerana apa? Mungkin orang lain nak gunakan tempat itu. Kalau kita di masjid mana-mana tempat, okeylah.
Dan kita kalau mungkin kita tak pasti lagi, kita akan bincang nanti. Mungkin kita pecahkan kepada beberapa kumpulan supaya tidak begitu ramai, dan kita akan pastikan bahawa kumpulan itu tidaklah berpecah apabila lakukan kita punya sa'i nanti lepas tu. Kerana kita kalau berada di situ lama, nanti kita akan ganggu orang lain tak buat solat. Kemudian kalau kita hendak berjalan, pastikan perjalanan kita terus langsung dahulu sebelum kita katakan pergi Zamzam ditutup, kita selalu pergi Zamzam untuk minum air Zamzam. Sekarang ni tidak ada lagi, kita pergi ke mana tempat-tempat yang tempat yang letakkan air. Bila kita letakkan air di situ, kita minum. Dan lepas kita pergi ke Safa, dan kita mula sebagaimana Nabi mula. Nanti kita akan bincang lagi tentang itu. Sebenarnya kita balik pada ni. Okey. Yang ke-8 kita rukun Hajar Aswad, dan ini rukun Yamani. Rukun Yamani terletak di sini. Bukan rukun Yamani, rukun Syami. Rukun Syami terletak di sini. Rukun Iraqi di sini. Jadi rukun Yamani berdekatan dengan dia berdekatan dengan rukun Syami. Dan rukun Iraqi berdekatan dengan Hajar Aswad. Rukun Hajar Aswad. Jadi kita tahu bahawa rukun-rukun ni kenapa kita tahu? Hanya untuk pengenalan, tidak ada kepentingan untuk kita lakukan apa-apa. Kita pegang dan tidak perlu. Kemudian yang ke-12, kelambu Kaabah. Ini kelambu ni. Semualah kelambu. Kelambu ini selalu ditukar pada hari raya haji. Dan waktu tukar tu pun ramai orang tunggu. Pasal nanti dia kelambu lama ni nanti dia bagi-bagikan. Tapi kita katakan tak perlulah awak sebut. Ada orang pergi sana Mekah untuk apa? Untuk dapat kelambu. Dapat kelambu lah dia balik. Tapi adakah dapat kat tu? Kita tengok niat dia macam mana. Wallahu a'lam. Tu lagi masalah. Tak ada kebaikan dalam kelambu Kaabah. Untuk pengetahuan, tidak ada kebaikan dari sudut siapa ambilnya boleh lindung diri, tak ada. Itu semua masuk kepada kesyirikan. Jangan. Kerana yang memelihara awak daripada kecil, sebelum awak dilahirkan sampai awak sekarang ada di sini adalah Allah sahaja. Minta bantuan dan minta sesuatu perlindungan hanya daripada Allah. Sebagaimana kita ikrarkan pada setiap hari tidak kurang dari 17 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Jadi pastikan kita kekal dalam ketauhidan. Nanti kita akan datangkan tentang nasihat tentang memelihara ini. Ini perkara yang sangat penting. Kerana kalau ini rosak, semua amalan kita rosak. Amalan boleh rosak dengan rosaknya akidah ini. Yang 13 adalah garisan mawar. Ini permulaan, tidak ada lagi sekarang, tak ada masalah. Okay. Yang ini adalah ittiba'. Ittiba' mudah untuk dilakukan, hanya gerakkan, luarkan tangan kita, masukkan ke atas sahaja. Dan kita terangkan dalam solat, kaum lelaki jangan buat demikian. Dalam solat mesti tutuplah bahu-bahunya. Ustaz, tentang ittiba' ni 3 pusingan yang pertama ke sekali? Terus semua umrah tu 7 pusingan. Cuma yang 3 pertama tu kita lari anak bagi kaum lelaki yang mampu. Baik. Okey. Al-isyarah bikafil yadil yumna. Kalau isyarat kita mulakan dengan apa? Rukun Hajar Aswad dengan mengucup, memegang atau mengisyarat. Pertama kita mengucup kalau boleh. Kemudian memegang atau mengisyaratkan Hajar Aswad dengan tangan kanan, begitu juga pada setiap pusingan. Maknanya kita buat demikian. Kalau boleh kucup, kucup. Kalau tak boleh kucup, jauh sikit, pegang. Kalau tak boleh pegang, isyarat. Nah, kalau orang pakai tongkat, isyarat dengan tongkat. Okey, tak salah. Dan terus. Okay, jadi pertama kita katakan adalah buat demikian. Jangan kita mulakan dengan kita betul
hanya kita letakkan target kita hanya kucuk. Jadi kucuk susahlah. Awak akan lambat perjalanan awak untuk menghabiskan tawaf. Dan kalau awak orang kuat, awak hania orang. Kalau awak orang lemah, awak dia je. Kita tak mahu nanti tak mahu kita tak mahu balik lebam-lebam mata dan sebagainya kerana hanya nak mengucuk. Orang tak ada sihat, alhamdulillah tak ada lebam. Tapi berapa orang dah lebam kerana dia. Itu lagi susah. Nanti ke akhirat nanti masalah. Jadi memegang kalau boleh isyarat Hajar Aswad dengan tangan kanan menuju kepada setiap pusingan. Jadi setiap pusingan buat demikian juga. Kalau ada kemampuan cium, kalau tak ada kemampuan tak boleh pegang. Kalau tak boleh pegang juga isyarat saja. Kita tahu bahawa waktu sekarang ini kita tak boleh buat demikian melainkan isyarat. Memang waktu sibuk. Ini rukun Yamani. Rukun Yamani apabila tiba ke rukun Yamani disapu tangan kanan sekali saja kepadanya guna beridap. Tak perlu kita lihat ada orang sapu begini. Lama-lama kita sapu apa dia nak buat. Sapu lama-lama gitu lepas tu jalan sambil jalan gitu. Kita kata tak perlu. Tidak ada keberkatan dalam melakukan demikian. Kita ambil keberkatan daripada ini. Ini semua perbuatan mengikut sunnah Rasulullah. Yang kita lakukan inilah dengan kelakuan kita inilah dapat keberkatan. Tapi bukan lebih daripada apa yang Nabi ajar. Baik. Tidak dicium atau tidak dilambai isyarat. Jadi kita hanya sentuh jalan. Bacalah bismillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di sini antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad, kita bacalah dengan doa yang telah kita terangkan tadi, doa yang semua orang hafal saya rasa. Doa yang kita dengar berkali-kali, kita pun dah hafalnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini sangat-sangat penting. Doa ini terkandung dalamnya min jawami'il kalim. Merangkumi dalam merangkumi akan makna yang begitu mendalam. Satu ketika Nabi SAW menziarahi seorang sahabat yang sakit. Lalu dia tengok keadaan sahabat ini sampai macam dia punya keadaan lemah sangat, macam keadaan dia badan dia semakin kecil gitu, seperti dalam lafaz hadis tu seperti seekor burung, seekor ayam, anak ayam gitu lebih kurang. Macam mana meringkuk gitu badan dia. Lalu Nabi kata, ini mesti ada yang kamu doakan. Mesti ada yang kamu berdoa. Apa yang kamu doa? Maka dia kata, aku berdoa ya Rasulullah bahawa ya Allah, sekiranya engkau akan mengazabku di akhirat, azabkanlah dia sekarang. Habis dia dapat sedikit dia. Nabi kata dengan dia, tidakkah engkau boleh baca Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Dan tidakkah kau boleh baca, ya Allah, berilah kepadaku kebaikan dunia dan berilah kepadaku kebaikan akhirat dan jauhkanlah aku daripada api neraka. Mana kita minta kepada Allah kebaikan dunia, semua yang kita minta kebaikan dunia, lepas kita minta semua kebaikan akhirat pula. Dah dapat kebaikan, janganlah ya Allah, dia lepas dapat kebaikan dunia dan akhirat ini, jauhkanlah aku dari azab api neraka. Menunjukkan kepada kita bahawa dalam kita meminta doa, walaupun kita banyak sangat dosa kita dan sebagainya, mintalah daripada Allah dijauhkan daripada azab api neraka. Dan jangan kita minta balasan itu diberikan terlebih awal. Jangan. Kerana mungkin kita tak mampu nak memikulnya. Bahaya, jangan. Kita tak tahu berapa banyak dosa kita dah lakukan. Kita hitung pun tak pandai hitung. Kita ingat dosa sikit-sikit je. Tapi kalau kita bayangkan, dosa kita Masya Allah begitu banyak. Tapi pelik, kenapa? Kerana Allah SWT tidak menggandakan dosa. Yang Allah menggandakan pahala. Tapi macam mana orang ke akhirat boleh dapat lebih banyak dosa daripada pahala? Subhanallah.
Ini kelemahan kita. Ini kita katakan kelemahan yang mana sebab itulah tujuan kita pergi umrah ni supaya Allah menghapuskan dosa kita. Nah. Kalau tak dapat pegang, kita terus jalan sini, terus mula doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tak payah saya syarat Ustaz. Tak payah isyarat, tak payah kita kita kucuk, tak payah kita isyarat. Nah. Sekali dalam ni yang mahu kita kan menghadap pada batu. Tapi bila kita mula daripada Hajar Aswad, kita boleh menghadap kiblat batu Kaabah. Tapi kalau sampai Yamani, kita boleh buat itu juga. Tak. Kita harus pastikan setiap kali kita bergerak, kita punya bahu kiri menghadap ke arah Kaabah. Jangan keluar daripadanya. Kalau saja keluar daripadanya, ke belakang balik, kita mulakan balik. Maknanya kita tidak terus berjalan dengan 1-2 kaki ke tapak ke depan dalam keadaan kita dah di mana seolah-olah kita berhenti seketika di situ. Kalau kita dah buat demikian, kita berhenti seketika, maka patah baliklah untuk kita mulakan balik. Boleh kita berhenti seketika, tak ada masalah. Kalau ada orang bertawaf dalam keadaan 1 orang 2 orang dah penat, duduk sekejap, kita duduk tepilah, tak kisah. Jangan duduk kat situ. Bahaya. Pergi dulu, keluar dulu. Jangan ikut arus juga. Ikut arus, jangan terus nak straight keluar gitu, tak boleh. Ikut arus baru keluar sana. Nak masuk balik mana? Masuk balik tempat mana kita berhenti. Kita patah balik, masuk daripada belakang. Daripada sini kita patah balik, mungkin kita ikut arus sini. Dan sampai sini nak dekat pada kita mulalah balik kita punya tawaf. Tak ada masalah kita berhenti, tak ada masalah. Cuma kita kata jangan kita semasa kita berada dalam keadaan tawaf, kita memusingkan diri kita daripada arah kiblat. Bermakna kalau kita sedang hendak memegang Hajar Aswad pun, kalau Hajar Aswad kita pegang akan begini. Tidak boleh. Bukan begini Tidak. Kita buat begini. Kalau boleh cium, lepas tu patah balik begini. Teruskan. Tapi pastikan jangan kita terus salah satu tempat kita pusing. Kita pusing sana, pusing sini, cari orang kan. Lepas kita lupa, jalan terus. Jadi orang tak ada masalah. Tapi pastikan jangan awak dah berjalan lebih dengan tanpa arah bahu awak kiri ni ke arah Kaabah. Okey, jadi perjalanan kita daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pusingan. Kita bergerak Bismillahi Allahu Akbar. Kalau kaum lelaki yang melakukan umrah, di sinilah dia ramal. Ramal ini dia bila dah nak hari pertama pusingan pertama, kedua, ketiga ramal. Kalau dia ramal, dia perlu jalan cepat, tak semestinya lah. Kalau misalnya dia bersama dengan grup, dia ramal situ lah. Mana seolah-olah dia sedang nak berlari, tapi tidaklah dia berlari laju lah. Maknanya dia hanya isyarat untuk berlari lah gitu. Mana apa bahasa kita yang sekarang ni? On the spot run. On the spot run lebih kurang. Tapi bukan lari yang betul. Sekurang-kurang kita nampak di situ kalau kita bersama orang. Kalau kita balik tak boleh jalan terus. Kalau kita semua lelaki saja, jalan terus laju sikit daripada yang lain. Dengan kepastian bahawa tidak kita aniaya orang. Ini semua dalam keadaan ini pastikan bahawa tidak ada larangan Allah kita lakukan. Kita langgar tak boleh langgar. Pastikan tidak ada aniaya orang. Kerana tujuan kita lakukan ini mentaati Allah Ta'ala. Jangan dalam ketaatan kita maksiat pada Allah pula, iaitu kita aniaya orang. Nah, ada orang pecah silat dekat sini. Keluar silat dekat sini. Pendekar lah. Apa dia? Pendekar tak ada. Agak pendekar tu kan tu. Orang langgar dia, lepas dia buka pecah silat dia. Astagfirullah. Kita kata bukan tempatnya. Jadi kita kata penting. Pasal apa?
berlaku kalau kita lihat memang orang aniaya macam teraniaya kita, teraniaya. Kalau kita tahu dia orang mungkin tak sengaja. Kalau sengaja pun kita ambil sangkaan lah baik. Okey. Kemudian dan kadang-kadang kalau kita lihat di sini ada banyak orang buat juga perangai yang kita kata tak sesuai. Jadi kalau kita tahu tak perlu kita tegur, kerana maksudnya tak perlu kita nak bergaduh dengannya ke nak. Situ ada polis ada, alhamdulillah. Ada polis. Jadi kalau apa-apa insya-Allah polis akan ambil alih lah. Kita teruskan kita ibadah. Kalau ada orang misalnya mencuri, orang mencuri dalam tawaf, ada juga mencuri. Ada dia buat apa? Jadi kita pastikan, untuk kepastian dalam kita nak pergi ni, pastikan kalau yang lelaki tu tutuplah dia punya tali pinggangnya. Jangan nampak kan tebal-tebal tu duit ke apa. Jadi apa dia buat? Tutup. Lepas tu lipatkan dengan apa kainnya. Kerana di sana kadang ada orang datang dengan pisau blade. Dia buka ambil. Ada tak orang pergi tu? Ada ke orang pergi tu? Ada. Semua dengan niat. Jadi macam-macam. Tentang selipar hilang biasalah. Pasal bukan kerana mencuri kadang, kerana pembersihan. Awak campak-campak sembarang ni, masjid dah cantik-cantik, awak campak sembarang, habis kena. Datang dia punya apa kereta yang tolak dia semua. Jadi jangan, pastikan kalau nak masukkan dalam kotak yang disediakan ataupun awak bawa bersama awak. Boleh ke bawa sama-sama kita dalam ibadah selipar? Boleh, tak ada masalah selagi tidak najis. Jadi kalau bawa tak ada masalah. Jadi kita lebih baik bawa. Kalau kita letak satu tempat, lepas tu kita nak pergi balik, mana tempat ni sekarang? Tak tahu awak. Besar, lebih baik bawa. Kalau boleh bawa kantung. Ada kantung tak kita? Tak masalah kantung beg kecil. Beg sandang. Siapa ada beg sandang sebagainya, ataupun ada orang pakai kantung. Ada? Alhamdulillah, boleh lah. Jadi kita pastikan kita bawa bersama. Okey, sekarang ni kita terus pusingan pertama. Sampai di sini jangan tangan kita nak letakkan di atas Hijr Ismail. Kerana tangan itu juga harus bertawaf. Kalau dah keluar daripada sini, dah awak keluar daripada tawaf. Tempat tawafnya adalah di luar Kaabah, bukan dalam Kaabah. Atau ada orang nampak ni, shortcut lah. Penat ya, ramai orang masuk sini. Kita boleh juga, tak boleh shortcut. Ini adalah Kaabah. Awak masuk sini, awak dah tidak bertawaf di Kaabah. Bertawaf dan awak potong Kaabah. Tak boleh. Ini dikira Kaabah. Siapa tak dapat solat di dalam Kaabah, jangan putus asa. Masuk sini kalau dapat peluang, masuk sini solat. Tapi bukan waktu nak apa? Umrah. Nanti kalau tawaf biasa dah buat, dah ada masa, minta izin ke, kalau ada peluang masuklah solat. Kalau dah boleh. Kalau tak boleh, jangan susah-susah. Kenapa kita solat di dalam Kaabah? Ada kelebihan? Kerana pernah Nabi lakukan solat di dalam Kaabah. Jadi kita lakukan itu kerana nak ikut contoh Rasulullah SAW. Tentang kelebihan tak ada. Tak tahu apa kelebihan. Jadi jangan kita tambahkan apa yang tidak diterangkan oleh Nabi SAW. Okey, lepas kita bertawaf, terus dalam bertawaf kita tahu bahawa kalau ada kemungkaran berlaku, kita tetap lakukan pengingkaran sama dengan tangan, lidah dan hati. Kalau tak boleh kita dengan tangan kerana sebab-sebab tertentu yang kita tahu sendiri bahawa tak sesuai, kerana kita kalau lakukan sesuatu kita pun terlibat, lebih jangan. Dan jadi kita buat ingkaran kita dengan hati atau lidah. Dalam perjalanan nanti kita boleh ingkarlah dengan lidah ataupun dengan hati. Dan di sini bila mengatakan atau kita katakan penerangan menerangkan bahawa tidak perlulah kita dalam kita membacakan doa Rabbana atina fid dunya hasanah ni tak perlu tinggi suara. Bukit-bukit Rabbana atina, tak perlu. Kerana awak nak doa kepada Allah, doa dengan
ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Doalah kepada Rabb kamu dalam keadaan rendah diri dan perlahan. Jadi doa dia punya, kita kata apa, kriteria adalah perlahan. Melainkan kalau imam nak doa, takkan perlahan untuk orang amin kan? Itu kena kuatlah. Tapi kalau kita sendiri, perlahan cukup. Dan tak perlu kita berbuat sesama ramai. Rabbana ramai-ramai semua Rabbana. Tak perlu. Kerana apa? Kerana kita bukan doa beramai. Kita minta kepada Allah sendiri hajat-hajat kita. Setiap orang dengan kekhusyukan dia akan lebih baik. Dan doalah dengan apa yang kita boleh mampu untuk doa. Ustaz, doa dalam bahasa Melayu boleh Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Boleh doa bahasa Melayu di sini. Bahasa apa yang awak tak tahu pun boleh. Tapi tak guna doa dengan bahasa yang tak tahu. Mungkin ada datuk kita ajar doa bahasa Jawa kan. Kita nak doa, tak kisah. Tapi kita katakan apa? Selagi itu makna ni. Makna rambang lah boleh. Untuk pengetahuan, saya orang Jawa jugalah. Tapi ala-ala memang ada doa, tak ada masalah. Kita kata hatta ruqyah kita boleh baca dalam selain daripada doa, selain daripada bahasa Arab. Ruqyah kita baca untuk sembuhkan orang, boleh selagi tidak ada kesyirikan. Nabi SAW mengatakan, "Aridu alayya ruqakum fa innahu laysa bihi ba's laysa fi du'a fi ruqa laysa fihi syirk." Nabi SAW bersabda bahawa bentangkan pada aku doa-doa kamu, ruqyah kamu, dan tidak ada masalah bagi ruqyah yang tidak ada kesyirikan. Jadi selagi tak ada syirik, tak ada masalah. Mana minta selain kepada Allah dan sebagainya. Nah, selepas habis 6, yang ke-6 kita habis, kita masuk yang ke-7. Pastikan kita buat dengan bijaksana. Iaitu mungkin dalam kita buat yang ke-7 ni, kita buat seperti biasa. Lepas sampai sini, mungkin besarkan sikit, jauhkan daripada Kaabah. Sebaik-baiknya kita buat dekat dengan Kaabah. Kenapa? Kerana kita ingin lakukan dengan tepat, supaya kadang-kadang kita tak biasa dengan mengarahkan badan kita. Selagi kita dekat dengan Kaabah, kita nampak. Tapi kalau jauh, pastikan kita ikutkan seberapa baik, seberapa mampu kita lah. Lepas kalau kita dekat dengan Kaabah, pada ke-6 ni kita cuba renggang daripada Kaabah, supaya apabila yang 7 ni kita terus keluar dah akhir-akhir daripada tempat tawaf, supaya terus kita pergi ke tempat solat di Maqam Ibrahim. Okey. Jadi dengan itu kita punya perjalanan untuk pergi ke Maqam Ibrahim tak susah. Kerana nanti kalau kita dah sampai sini, tengah-tengah nak pergi, di sini nak pergi susah, kerana kita orang semua kat sini. Tapi kalau kita ambil tempat yang paling belakang dulu tu Ustaz. Kalau semua ambil belakang, Dekat belakang kan senang keluar. yalah, kalau nak dah yang terakhir ke belakang sekali boleh. Tapi kalau kita nak awal-awal, tak ada masalah awal-awal. Kerana kalau makin jauh makin lambat. Yalah besar, mesti kan besar. Besar. Sebab tu cepat dekat-dekat. Tak ada mungkin. Dia lebih besar mesti dia lebih besar. Ada sampai terawih kan. Dah ada pingsan. Kita buat lepas terawih ke? Okey, kalau kita sampai malam, orang sedang terawih, kita buat juga semasa orang terawih. Tak ada masalah. Kerana kalau kita sudah sedia selesai semualah. Kalau kita tengok orang solat tarawih juga, lepas solat tarawih apa kepenatan nak tawaf, nak pergi umrah tak? Muka dah semua dah kepenat. Jadi kita dalam kita segar kita buat. Kalau dah lepas habis solat kita punya ni, kita kalau ada solat malam ke ataupun kita ada peringkat awal pertama tak ada, awal-awal Ramadan tak ada, jadi kita solatlah sendiri masing-masing ke, atau nak solat berjemaah ke, tak ada masalah. Yang penting kita boleh solat di sini di Kaabah, di Masjidil Haram, atau nak solat di rumah, di hotel pun tak ada masalah solat tarawihnya. Tapi yang penting kita cuba utamakan kita selesaikan. Semakin kalau kita dah mula kita tangguh, dia tak berapa baik. Kenapa? Kerana dia akan menyebabkan kita punya semangat pun bertukar-tukar. Jadi kalau boleh dalam kita bersemangat, segar, dan kadang kita betul-betul dapat tumpuan, kita lakukan. Terawih tu depan tu dah blok depan. Tak, kalau tarawih kita lihat mereka selalunya di imam di Mi'zanah.
Mi'zanah mana tempat yang orang azan. Situ tempat imam letak diri. Jadi imam tak ada dekat mataf. Cuma orang ramai saja mereka mungkin daripada ujung sebelah sana dia ke depan daripada imam. Dan yang ke depan dari imam tak akan sampai kepada tempat tawaf. Tak ada masalah. Dia blok di depan dia. Dia ada blok. Ada tempat tu. Memang ada. Memang disediakan. Kemudian kita lihat lepas sahaja kita solat 2 rakaat ringkas. Rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Apabila kita kata rakaat pertama, maknanya setiap solat mesti ada Fatihahnya. Jangan terus baca surah Qul ya ayyuhal kafirun tu. Tak, bukan itu maksudnya. Mana setiap rakaat mesti ada Fatihahnya, kerana tak sah solat dengan tanpa ada Fatihah. Okey. Kemudian berangkatlah kita ke tempat minum air, Zam-Zam, minum Zam-Zam. Kalau siapa tak mampu minum banyak, minum sikit. Kalau mampu minum banyak, minum banyak. Okey. Kalau perjalanan ini kita dah bergerak, kita pun lupa. Ini 5 ke 6? 5 ke 6? Nak buat apa? Ambil yang yakin. Bina atas yakin. Apa yang yakin? 5 ke 6? 5. Yang bawah lebih ringan. Lebih kita yakin. Sebab tu kita tak kata bahawa 5 ke 7. Kan? Tak ada. Kita akan kata 5 ke 6. Tak ada orang yang sangsi, aku tak tahu aku dah 5 ke 7. Tak ada orang. Kenapa? Kerana yang dia yakin adalah bawah dia saja. Jadi sebab tu kita katakan kalau dah 5 7 kita 7 memang tak yakin. Tapi sekali Ustaz, betul-betul memang kita dah tak yakin 5 ke 6. Tapi memang kita dah buat 6. Mana kita dah sangsi 5 ke 6, kita fikir 5 balik. Apa tu dah terlebih kan? Tak, kalau ikut kepada dasar yang perintah Nabi SAW bina atas yakin, tak ada salah. Kita telah buat yang betul. Ya, maksudnya kalau kita bilang kita dah fikir 6, tapi kita lupa, kita ingat 5 ke 6, jadi kita turun balik lah 5. Turun balik 5, tak masalah. Betul kita memang dah 6. Tapi kalau kita yakin 6, dah yakin 6, ataupun kita dah yakin 7 pun, 6 ke 7, lepas tu kita ingat balik, dia yakin 7. Kita perlu tak ke belakang? Tak perlu. Dah yakin? Tak perlu. Kemudian lepas, ataupun kita dah lepas 7, kita pergi ke sofa, tadi 6 ke 7? Itu jangan layan. Semua kesangsian yang datang selepas habis selesai ibadah, jangan layan. Jangan layan. Okey? Kerana dia gangguan saja. Kalau betul kita tak yakin, pada waktu tu kita dah teringat. Jadi ada makna sempurna insya-Allah yang lepas. Jangan risaukan lagi. Boleh? Ya. Kemudian kita pergi kepada yang Ustaz bila baca yang bismillahirrahmanirrahim tu. Jadi semuanya 8 kali lah baca. Pasal yang akhir ni selepas itu buat juga Ustaz baca. Tak perlu. Yang ketujuh dah habis, perlu tak kita bismillah Akbar? Tak payah. Tak perlulah. Perkara yang membatalkan tawaf. Perkara yang membatalkan tawaf. Mengingatkannya ada. Kurang senang. Membatalkan tawaf. Yang membatalkan tawaf, wuduk kita kalau batal, apa yang membatalkan wuduk? Kerana tawaf ini adalah seperti salat, melainkan dia dibenarkan kita untuk berkata-kata. Jadi kalau sebab tu ulama keluarkan faedah, maknanya salat ini tawaf ini mesti ada wuduk seperti mana salat ada wuduk. Tapi ada khilaf ulama berkenaan dengannya, sehingga sebagian ulama kata dia tidak perlu. Kenapa? Sebab itulah kalau wanita yang dalam keadaan haid yang mungkin dah terdesak untuk balik, dia boleh lakukan tawaf juga. Itu kita akan bincangkan babnya tersebut nanti. Itu kerana darurah tak ada masalah. Tapi dasarnya kita ikut lebih utama. Jadi kalau kita dah batal wuduk, pada tawaf yang keempat batal wuduk, apa kita buat? Batal kat mana? Tanya dulu. Batal kat mana? Kalau batalnya dah lepas habis 4, kita kena kira 4 lah. Lepas tu di tengah-tengah sini dia batal. Apa buat? Kalau nak mula, boleh kena mula dari sini ke atau mula di sini? Kita boleh mula dari sini saja. Tidak perlu kepada mula daripada awal. Mana tak kira dari sini, kita batal sini. Tak, awak dah belum sampai pada yang ini, awak kena mula daripada awal. Tak pakai gitu. Kita katakan di mana kita berhenti, di situ kita mulakan. Tapi sekiranya kalau kita balik kawal boleh? Sekiranya balik kawal balik? Kenapa nak balik kawal? Maksudnya kalau kita dah dulu dah 2 ke 3 sekali terbatal, kita balik ke tempat itu balik. Mana awak nak mulakan balik awal? Boleh tak? Kalau kerana was-was jangan.
Kita tak mau train orang yang was-was ni, tak mau bagi dia train diri was-was ni. Kerana dia was-was, kalau dia train nanti was-was jadi besar. Nanti was-was jadi makin membesar, dia akan mana-mana tempat dia akan was-was. Kita mau benarkan. Kenapa kita kata demikian? Kerana sebenarnya was-was ni daripada syaitan. Dia kadang-kadang dia mula dengan sikit, dengan wuduk aja. Tak kena lah rasa. Tak kena lah. Kenakan dulu. Dah rasa kena. Besoknya tambahlah 4 lah supaya confirm kena. Lepas tu tambah 10 pun tak cukup-cukup. Kita kata tak boleh. Tak boleh dibenarkan. Kita jangan layan. Sebab kalau ada was-was, kita jangan layan. Kerana cukup apa yang Nabi ajar dan tidak ada keperluan daripada lebih daripada itu. Kita lakukan itu, kita akan hilang was-was. Penyakit was-was ni kalau kita benarkan dia bertahta, dia akan jadi orang tu berpenyakit. Penyakitnya akan makin teruk dan dia akan, kita lihat semua benda dia was-was sehingga nak buat putusan pun dia was-was. Ini sebab kita kata lebih baik kita tak benarkan dia berlaku. Cuma kalau kita rasa sini atau sini, ambil sini. Faham Mana kita lupa, ini kat sini ke 3 tapak ke depan lah? Tak, baliklah 3 tapak ke belakang. Lebih utama. Kenapa? Kerana yakin. Yang yakin, bina atas yakin. Seperti sama tadi kita katakan. Okey. Sama juga ini tawaf dengan kepada Bil Bait. Kita kata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rukun yang mani, rukun Hajar Aswad. Kita mulakan dengan rukun Hajar Aswad dengan pertama ramal. Mana apa? Dari anak. Suatu seperti biasa. Mana pun saya seperti biasa. Dalam keadaan berjalan. Pada makam Ibrahim sini, kita belakang solat di belakang sini paling baik. Kalau tak boleh belakang lagi, kalau tak boleh belakang lagi, kalau tak boleh mana-mana tempat di Masjidil Haram. Kita tentang tawaf faham semua? Solat niat. Lepas habis tawaf, solat niat. Solatnya adalah niatnya adalah solat selepas tawaf. Ada tak lafaz tertentu? Tak perlu. Kerana kita dah datangkan bahawa dalam kita bersolat tidak perlu pada lafazkan niat. Yang paling dalam niatnya dalam hati. Baik. Ada lagi apa yang tak jelas kita boleh tanya? Kalau tentang wuduk dia batal, sebenarnya kalau boleh awak boleh ambil wuduk dekat sebelah tempat-tempat yang mereka isikan air zam-zam. Situ ada tempat pipe air zam-zam sebenarnya. Jadi kalau boleh pergi situ lebih baik. Tak ada masalah. Tempat minum air zam-zam pun boleh ambil wuduk. Tapi jangan ambil wuduk dengan seperti mana kita buat seperti biasa. Ambil gelas, 1 gelas 2 gelas isi, ambil wuduk kat tepi. 1 gelas 2 gelas cukup ambil wuduk, insya-Allah. Kalau tak cukup, awak cukupkan. Yang bapaknya lah cukup. Kerana Nabi SAW ambil wuduk kurang daripada 1 gelas setengah. Jadi mana boleh? Basuh sekali cukup tak? Cukup sekali. Kalau awak yakin dah semua mengena, cukup sekali. Boleh tak? Nabi pernah berwuduk dengan 1 kali. Nabi pernah berwuduk dengan 2 kali. Dan Nabi pernah wuduk dengan 3 kali. Jadi bermakna kalau kita lakukan 1 kali pun 2 kali, itu juga sunnah Nabi. Sekurang-kurangnya selama hidup kita dapat lakukan apa yang Nabi lakukan. Tempatnya mana? Di situ dapat kita lakukan. Kenapa? Kerana kalau kita menggunakan air yang lebih, mungkin kita akan payah. Mungkin susah dan sebagainya, basah badan kita dan sebagainya. Baik. Soalan lain? So that means when you wuduk, you already point out round you wuduk batal lah. No need start from zero again lah. Just No. From zero habis lah orang sakit perut, orang yang banyak angin, kesian buat berbelas-belas pusingan tapi tak kira satu pun. Nanti tak. Alhamdulillah Allah tak menyusahkan kita daripada itu. Soalan lain? Kalau pergi tandas tak masalah. Tandas tak dekat situ. Tandas kena pergi luar. Kena keluar jauh sikit lah. Kalau boleh, kalau kita dah dekat situ, pergilah dekat daerah
tandas yang daerah Sa'i, lebih dekat, situ paling dekat. Kerana kita kalau dah sampai kat rukun ataupun dekat sini sebelah tempat ni ada lebih kurang dekat sini. Tempat sini tempat Sa'i yang kita lihat dekat dengan toilet ni. Ustaz, tentang apa ni, isyarat pada Hajar Aswad. Jadi satu tangan je kan Ustaz? Satu tangan. Kadang-kadang kita nampak ada orang dua tangan terus. Tak perlu satu tangan ni. Tangan kanan. Tangan kanan. Dengan ada dengan telapak tangan kanan kita. Okey, jadi semua boleh. Okey, saya buat ring. Kalau bau kita macam tak line dengan dia tu. Dia tak semestinya line, tapi maksudnya dia masih menghadap ke arah Kaabah. Mesti pusing sikit-sikit, tapi masih kat Kaabah, okey lah. Sebab tu sebaiknya dekat-dekat. Kalau jauhan nanti kita punya aturan lebih kena berhati-hati lagi. Kalau dekat senang sikit. Dan dekat lebih ringan kerana dia lebih singkat. Okey, ada soalan lain? Ustaz, boleh tak kita buat serta botol air macam itu? Buat standby? Boleh. Boleh kan? Tapi masuk masjid kadang tak dibenarkan. Maksud? Masjid. Tengok keadaan. Kadang-kadang kita buat ini Yalah, untuk standby kalau kita apa-apa jadi hal lah boleh. boleh, dia kalau dibenarkan dia, tapi selalu yang kecil ni mungkin dibenarkan. Kalau besar selalu susah nak benarkan. Kerana nanti orang gunakan ni. Nanti kalau kita gunakan ni, nanti kita lihat bahawa ditakuti kita jadi tempat kita pulang balik kita bawa air Zam-Zam. Kerana tempat air Zam-Zam, pengambilan air Zam-Zam ada di tempat yang disediakan. Di Mekah alhamdulillah kita boleh bawa balik, boleh minum air Zam-Zam setiap kita punya keberadaan di sana. Dan juga kita boleh minum air Zam-Zam juga di keberadaan kita di Madinah. Kerana Zam-Zam ni alhamdulillah diberikan sesiapa untuk ambil, dan kita penduduk Madinah kebanyakan daripada kita minum air mesti bukan air daripada pipe, kita minum air beli. Jadi kalau minum air beli ni sebagai minum air beli air mineral, tapi selalunya kita kita ambil air Zam-Zam. Air Zam-Zam free, cuma kita nak upah saudara-saudara kita daripada Bangla, misalnya Bangli, kita upah dia satu jerikan yang lebih kurang 20 kilo atau 20 liter atau 10 liter dengan RM2, 2 rial lah sebagainya. Jadi kalau banyaklah kita perlu upah, tapi tak lebih berbaloi daripada beli air mineral water. Dekat sana jangan minum air pipe. Di Madinah atau di Mekah jangan minum air pipe. Air pipe bukan untuk diminum. Terlebih lagi di Mekah. Nah, di Madinah ada air mineral yang asli daripada tanah Madinah sendiri, yang banyak dan juga agak baik. Air tayyibah namanya. Itu pun baik juga kalau kita nak minum, tak ada masalah, tapi tak ada kelebihan apa-apa. Cuma kita pelik, kita lihat bahawa di tempat yang padang pasir, yang tempat yang tak nampak macam mana boleh dapat sumber air, rupanya sumber-sumber air ni banyak sekali. Pasal tak minum air paip Ustaz? Pasal air paip sana air sulingan, mana dia daripada air laut. Jadi dia tak begitu bersih sangat. Sebab tu kalau kita basuh, kalau kita kena pakaian kita, nanti nampak macam ada garam-garam sikit. Okey, jadi kita tahu tentang berpusingan. Selepas bertawaf 7 pusingan, solat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Rakaat pertama dibaca surah Kafirun, surah Al-Kafirun, dan rakaat kedua dibaca surah Al-Ikhlas. Naam. Kemudian minumlah air Zam-Zam sebanyak-banyak yang mampu, barulah beredah ke Safa dan Marwah. Bagi orang yang mampu saja, bagi orang yang mungkin sekejap dia nak buang air sekejap, jangan minum banyak, nanti susah. Jadi apabila awak minum, pastikan awak minum, kalau boleh minum banyak. Kenapa? Kerana Nabi dalam sebuah hadis, orang-orang munafik dia tak suka minum air Zam-Zam. Jadi elakkan daripada membencinya, kerana kalau orang yang beriman tak akan membenci minum air Zam-Zam.
dakwaan dan dakwaan bahawa air Zam-Zam kotor, tak suci, kita dah dapat. Kalau nak lihat kajian-kajian yang telah dibuat banyak di internet, kajian tentang air Zam-Zam, air yang paling baik dan alkaline level yang paling sesuai untuk manusia, dan sebaik-baiknya penyakit, banyak penyakit dihilangkan dengannya. Kerana Nabi SAW ada ma'u zamzam lima syuribalah, air Zam-Zam sebagaimana yang kita minumkannya. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah meletakkan cara peminuman air Zam-Zam. Dia kata apa? Semasa kita nak minum, kita munajatlah kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya Nabi-Mu telah bersabda, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Ya Allah, sesungguhnya Nabi-Mu telah bersabda bahawa air Zam-Zam ini sebagaimana diminum. Ya Allah, aku minum air ini untuk apa-apa kita cakapkan. Ya Allah, terimalah daripadaku niatku ini. Maka terus kita minum. Itu boleh kita lakukan. Kerana beliau hanya menerangkan tentang cara kita lakukan. Kerana ibadah yang kalau kita lihat, kita istisyar, kita istihdar tentang apa yang sabda Nabi ataupun janji-janji Allah dan Rasulnya, itu lebih baik kita lakukan. Sebab dalam kita minum pun kita lihat dia jadi bukan saja ibadah, kerana kita yakin terhadap sabdaan Nabi SAW. Banyak kisah ulama, kisah orang-orang awam yang mana mereka berpenyakit, lepas tu mereka kata dah lah, mereka mungkin habiskan masa saki baki daripada hidup mereka di haram. Jadi mereka tak makan, melainkan dan tak akan makan seperti biasa, tapi mereka minum air Zam-Zam selalu, sehingga tengok semakin hari semakin sihat. Dan ini banyak berlaku. Dan ada yang terkini, ada cerita tentang orang yang sakit kanser pun, keberadaan di sana, minum saja air Zam-Zam, alhamdulillah sembuh daripadanya. Ala kulli hal, kita katakan bahawa air Zam-Zam ni banyak kelebihannya, tidak kita sangsikannya. Maka terus kita pergi ke Safa dan Marwah. Kita pergi ke Safa. Kalau boleh naiklah bukit Safa ni sikit, dia naik sikit, naik atas. Sebabnya naik, jangan di bawah saja. Nabi SAW bersabda semasa selepas selesai daripada tawaf dan solat, nabda'u bima bada Allahu bihi. Kita mula sebagaimana Allah mulakannya. Apa Allah mulakan? Inna safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawwafa bihima, wa man tatawwa'a khairan fa inna Allah syakirun alim. Dalam ayat tersebut Allah Taala menerangkan bahawa sesungguhnya Safa dan Marwah adalah syiar-syiar Allah. Barang siapa yang mengerjakan barang siapa mengerjakan haji dan bertawaf, mana berpusingan di Safa dan Marwah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu Taala sangat menerima, sangat bersyukur terhadap apa yang hamba-hambanya lakukan dan sangat mengetahui. Jadi menunjukkan bahawa kita adalah baik kita mulakan dengan bagaimana Nabi mulakan. Lepas itu kita buat apa? Kita bacakanlah doa. Selepas itu pergi ke Safa untuk mulakan sa'i dari Safa ke Marwah, pergi ulang balik sebanyak 7 kali, berakhir di Marwah. Jadi di Safa perkiraannya bukan pusingan satu, dua, tidak. Maknanya Safa ni pergi sini ke sini satu, sini ke sini dua, sini ke sini tiga, 4, 5, 6, 7, mesti berakhir di Marwah. Boleh? Kena berakhir di Al-Marwah. Di antara sini ada lampu yang menunjukkan dahulunya ini adalah lembah kecil. Lembah. Mana macam kalau bahasa kita macam longkang kecil lah, tapi kita kata lembah. Di mana Siti Hajar dia semasa dia mencari orang-orang yang boleh membantunya untuk dapatkan makanan bekalan, kerana waktu itu dah kehabisan bekalan. Anaknya menangis-nangis. Jadi dia terus pergi sampai semasa nak pergi ke sini, dia sampai pada lembah tu dia berlari anak. Lebih senang lah kalau siapa lari ke lembah, naik senang lagi kan. Kalau tak, siapa pernah pergi lembah ataupun ini dia tahu, kalau turun senang lah. Tapi kalau dia turun dengan lari, dia naik lebih cepat lagi. Tapi kalau dia turun dengan dengan perlahan, naik berdengik kita kata, naiknya susah nak naik. Jadi kita lihat itu perbuatannya. Tapi adakah wanita disuruh kerana itu yang buat Siti Hajar? Tidak. Ketika ni dari syariat Nabi SAW, wanita tidak lakukan. Tidak berlari anak. Tetapi yang berlari anak hanyalah lelaki. Kalau tak buat, kita ikut kemampuan.
Kalau tak boleh lari anak, kalaulah saya sihat, saya akan lari anak. Kita niatkan mesti gitu. Maknanya kita tak dapat lakukan itu kenapa? Kerana ketidakmampuan. Jadi semoga Allah hisap kita dalam keadaan kalau kita mampu, kita akan pasti lari. Mana Tongkat ni. tongkat pun kalau boleh macam nak lari anak, bolehlah juga. Tapi kita kata elakkan kerana memudaratkan. Jangan lakukan. Kita tak mahu nanti awak datang buat sesuatu yang awak tak mampu, datangkan keburukan lebih. Ikut kepada apa yang doktor nasihat. Baik. Ada lagi? Okey. Lepas itu kalau kita lihat, mendaki bukit Safa kemudian berdoa dengan menghadap kiblat kemudian mulakan sa'i. Kita lihat. Ini Safa. Kita masuk di atas Safa. Baca doa. Kita nanti kita akan pergi pada doanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mesti habis kat Marwah. Kalau dah habis kat Marwah, apa kita buat? Kalau kita ada kemampuan untuk bercukur, jangan potong apa-apa kat sini. Kita pergi nanti ke kedai cukur dia. Dan siapa yang nak bercukur, ingatkan pencukur. Kerana pencukur ni sebahagian mereka adalah orang awam, orang yang daripada Pakistan, daripada mereka tak faham sangat tentang hukum. Jadi kadang nak senang dia ambil sabun-sabun, kita pastikan sabun tak berwangi kerana kita masih dalam ihram. Jadi kita kata tak mau wangi, sabun tak wangi, non perfume, kita katakan soap misalnya. Nanti dia buat, dia orang semua tahu, dia orang ada dia punya bahan. Kalau tidak, kita gunakan air saja boleh, cukup, tak ada masalah. Okey. Tapi kalau siapa nak mendekkan juga, kita kata jangan kat situ juga. Untuk kaum lelaki, kita katakan pergi ke kedai kunting, cukur, potonglah. Jangan potong satu tempat, dua tempat, tak. Kita sebenarnya potong pun disuruh kita potong dengan secara adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah merintahkan kamu untuk berlaku adil. Ulama kata berlaku adil pada apa? Pada semua. Dalam urusan kita dengan orang ramai, dalam urusan kita dengan sesiapa, hatta dalam kita berurusan untuk diri kita sendiri, dalam kita berpakaian. Kalau berpakaian tak boleh sebelah kaki kasut lain, sebelah kasut pakai selipar, tak boleh pakai stokin satu tak berstokin. Tak boleh kita berjalan kat tangan sing-sing satu, tangan tidak, itu tidak adil. Jadi berlaku adil. Innallaha ya'muru bil adli. Jadi dengan itu kita berlaku adil, bermakna kalau kita potong rambut, potong dengan adil. Kalau kita cukur pun cukur dengan adil, tak tinggalkan. Sini hilang, sebab tu sini rambut panjang. Tidak, okay. Kita cukur dengan adil. Itu dia antara. Cukur potong. Not supposed. Di sini kita dibenarkan untuk cukur ataupun potong. Either. Jadi kalau kita boleh buat salah satu daripada bagus, tapi yang paling afdal cukur, sudah tentu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, rahimallahu lil muhalliqin. Rahimallahu lil muhalliqin, rahimallahu lil muhalliqin. 3 kali. Pertama Nabi sabdakan rahimallahu lil muhalliqin. Rahmat Allah, semoga rahmat Allah ke atas orang yang mencukur. Sahabat ada berkata, ya Rasulullah, walil muqassirin, wahai Rasulullah, dan untuk orang yang memendekkan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada lagi, rahimallahu lil muhalliqin, semoga rahmat Allah ke atas orang yang mencukur. Lalu sahabat ni berkata lagi, ya Rasulullah, walil muqassirin, ya Rasulullah, untuk orang yang cuba memendekkan. Maka lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada rahimallahu lil muhalliqin walil muqassirin, rahmat Allah ke atas orang yang mencukur dan orang yang memendekkan. Jadi memendekkan ni alhamdulillah dapat pahala juga, dapat kebaikan, rahmat Allah. Tapi kalau cukur lebih lagi, kerana doa Nabi, Cukur masih botak tu. cukur botak lah. Kalau tak botak lah. Tak ada bukan cukur. Ni kalau mana botak tak payahlah. Kalau apa? Dia tak ada rambut memang tak payahlah. Kalau siapa yang tak ada rambut, lalukan. Mana kalau kita tak ada rambut, lalukan cukur tu. Seolah-olah kita cukur, lalukan ni. Memang dah botak licin misalnya kita kata. Macam mana nak kita lalukanlah cukur tu ke atas rambut kita, kepala kita. Syarat atau tak ada? Syarat. Lagi tak boleh gunting ni pun tak boleh. Tapi ala kulli hal. Baik.
Itu muslimin. Jangan pula perempuan buat demikian. Lelaki Ini cakap kelas Ustaz Zahir buat ni. Baik. Kemudian kalau kita masukkan cukur rambut bukan cukur janggut sekali, tidak masuk. Okey. Poin kita kembali. Wanita mereka dibenarkan untuk memotong apa kadar sekurang-kurangnya dari satu ruas ini. Yang ni lebih kurang kadar itu. Tak payah panjang-panjang. Sependek cukup. Jadi rambut hujung dia potonglah hujung situ. Tak perlu semua mestilah potong. Maksudnya kalau rambut yang mana yang terlepas kita potong. Dah cukup. Boleh? Dahulunya ada lampu hijau antara dua. Semasa last saya pergi di lampunya tak ada. Perlu tak? Mungkin perlu, tak tahu. Tapi tak tahu. Okey, sekarang mungkin ada ke tak tahu, Allahu a'lam. Tapi kita tahu bahawa situ ada tanda. Selalu mesti ada tanda. Pasal ini adalah perkara yang kita lihat, tidak kita tahu melainkan orang yang menunjukkannya. Orang. Nah, Kita tadi soal perempuan lah, kita lelaki. Diorang gunting rambut tu sama ada dia gunting rambut mana atau kaum dia diguntingkan atau dia minta kedai gunting. kalau boleh jangan gunting di khalayak. Kerana gunting di khalayak membuka aurat. Itu baca fikir tu. Jadi pergi buat di hotel lah, balik di hotel nanti buat. Tak ada masalah. Masuk nak bawa balik rambut tu ke nak saya masuk nak botol sampah ke, tak ada masalah. Gunting. Dan suami dah boleh potongkan juga untuk isteri kan. Sikit je, senang je. Dah habis pun dia punya tu, tak masalah, potong pun tak masalah. Nak bermesra pun tak masalah. Dah lepas kita uruskan, kita mengerjakan umrah ni. Mana selepas saja kita potong, dah habislah, kita dah pakai biasa, dah pantang larang tu dah gugur dah. Nah. Boleh? Nah. No, it's best not to do at Marwah because especially for women. For men, it's not advisable because when you do it there, you'll not be doing it properly. You'll be, for example, you'll be cutting some part of the hair and leaving the rest of the hair not cut. Tak ada kedai yang Ada kedai dekat kedainya. Dia macam-macam orang kita jumpa kat sana. Jadi ada orang tak buat ikut suka hati dia. Dia belajar begitu. Jadi dia buat demikian. Kita kata tidak. Tidak semestinya itu jam buat. Mana dah habis kita sampai ke Marwah, dah doa, dah panjang, dah habis. Kita mula beredar ke kedai ke hotel, kita boleh buat. Cuma selagi kita belum buat, belum potong, kita masih kena pakai ihram. Kena ada pantang larang. Itu saja. How can you do properly? How can you do properly when you're in Marwah? Because that is not a place where you do. That is not a place where you cut your hair or you shave your hair. Kedai not there. Keluar daripada masjid. Maknanya kita kalau nak cukur di kedai. Nak potong di kedai. Malamkah? 24 jam. 24 jam. Nah. Lagi malam, kalau lagi tengah malam lagi bagus. Kenapa? Harga mungkin murah sikit. Boleh inilah, boleh bargain sikit kadang-kadang. Lagi mahal Ustaz nak Singapura. Ini malam hari kerja lagi mahal. Itu murah. Pasal tak ada orang, tak ada pelanggan. Baik, kita sama ada botakkan rambutnya ataupun pendekkan. Selesai bersa'i menuju ke Marwah, kita boleh langsung bertahalul sama dengan mencukur atau memendekkan rambut bagi kaum lelaki. Itu saja. Bagi wanita hanya perlu dipotong hujung rambut lebih kurang dari 1 ruas panjangnya. Tidak termasuk bertahalul dengan mencukur atau memendekkan rambut. Suruhan pula tidak mencukur janggut bagi kaum lelaki kerana mencukurnya tanpa masuk lagi. Nah. Kerana apa? Kerana mencukur tanpa hajat adalah haram kerana mencegah daripada suruh Nabi agar membiarkannya, melebatkannya, meninggalkannya. Ini kita tahu. Dikatakan haram dengan kesepakatan imam 4. Kerana kita dapati bahawa tidak ada satu perintah pun ataupun pembenaran yang diberikan oleh imam-imam yang 4.
Okey, ini adalah cara pelaksanaan, kita akan sentuh lagi minggu depan untuk pengukuhan, insya-Allah. Dari cara itulah yang tadi kita terangkan tadi, itulah umrah sebenarnya. Senang sangat. Sebab tu umrah jangan kita rasa satu amalan yang susah, amalan senang. Semua kita perlu sahaja memperkayakan diri kita dengan doa-doa, insya-Allah. Wallahu taala. Kita ada sedikit pengumuman oleh akhi Rizwan, insya-Allah. Jadi kita berikan tumpuan. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi Muhammad ala Muhammad alhamdulillah. Amin. Bismillah. Assalamualaikum.